Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. Okay, dalam video kali ni Shima akan menceritakan kisah seram penonton yang korang email dekat Shima tu. Okay, kepada yang tak tahu ataupun subscriber baru, korang boleh emailkan kisah seram korang dekat email Shima, shimatv@gmail.com. Pastikan korang guna bahasa yang difahami and cerita korang tu lengkap. Okay, kalau tak lengkap nanti Shima susah mau ceritakan balik kamu punya cerita. Okay, alright, so tanpa buang masa, hari ni Shima mau cerita tentang sebuah cerita yang dikirim daripada Kuching, Sarawak. Okay, nama pengirim email ni ialah Kat, bukan nama sebenar. So video kali ni Shima akan menceritakan tentang kisah Kat. Sebab kisah Kat ni dia agak panjang sikit. So satu video ni kita akan cerita pasal kisah seram yang Kat ni sharekan lah. So kepada korang yang belum subscribe, korang boleh subscribe channel ni. Saya akan menceritakan lebih banyak kisah jenayah dan kisah seram kebanyakannya dan macam-macam lagi. So kalau korang suka, korang boleh tekan subscribe dan korang boleh komen dekat bawah. Okay, jom kita teruskan kita punya cerita. So kisah pertama yang Kat kongsikan iaitu KSL Hotel Johor Bahru, Johor. Okay, kisah ni berlaku pada tahun 2015. Masa tu Kat bercuti dengan family, ibu ayah dengan Kat. Mungkin waktu ni mereka cuma bertiga kot, sebab berdasarkan penceritaan tu hanya ibu, ayah dengan juga Kat yang pergi bercuti time tu. And then mungkin percutian tu 5 hari 4 malam kot, sebab kejadian aneh ni berlaku pada malam terakhir, iaitu malam yang keempat. Okay, masa ni sudah malam. Kat ni dia mau tidur sudahlah, biasa parents dia sudah tidur. And then bilik hotel diorang ni dia ada single bed dengan queen bed lah, sebab parents dia akan tidur katil lain dan si Kat ni dia tidur dekat single bed. Alright, so mau dijadikan cerita time tu, si Kat ni dia seorang yang overactive. Biasa kalau malam tu kan kita mengelamun dulu macam tu. So si Kat ni pun baring sambil dia pandang ceiling. So dia macam mengelamun sambil fokus dekat ceiling tu lah, ceiling atas tu. Jadi lama-lama bila dia tengok macam yang ceilingnya tu macam ada something, macam ada yang bukan macam mana cakap apa, macam bukan something yang biasa lah. So si Kat ni pun fikir, oh mungkin bayangan gelap yang dia pandang di ceiling tu ialah dia punya bayangan sendiri, dia punya shadow lah kan. So si Kat ni pun try lah, dia try untuk kasih goyang-goyang badannya macam bangun dari katil kan. Tapi shadow tu yang di ceiling tu dia tak bergerak. So si Kat ni sudah rasa tak sedap hati lah kan, tapi dia tak mau lah kasi takut-takut dirinya pula kan. And then si Kat ni pun dia pusing lah ke kiri. And then bila dia pusing ke kiri ni, dia ada satu tingkap tau. Tingkap ni tingkap kaca. Tingkap ni tak dibuka, dia memang tertutup ketat. So si Kat ni lama-kelamaan dia ternampak ada satu lembaga berbaju putih di belakang langsir. Si Kat ni dia macam positive thinking lah, mungkin disebabkan aircon. Tapi kalau kamu fikir logik sendiri, takkanlah angin aircon boleh sekuat itu kan, sampai boleh blow macam bentuk perempuan. So si Kat ni pun dia pun tak mau peduli. Dia pusing lah pula sebelah kanan. Dan sebelah kanan ni dia ada tandas tau. Tandas ni dia macam berasap sikit. Si Kat nampak ni dia macam berasap sikit. So si Kat ni pun dia tak mau layan sangat perasaan tu, dia pun tidur lah malam tu. Okay, cerita yang kedua iaitu cerita Citytel Hotel Mid Valley, Kuala Lumpur. Alright, so cerita yang kedua ni ialah cerita semasa Kat juga dengan family bercuti masa tu. And then masa tu dia orang menginap di Hotel Citytel Hotel Mid Valley lah masa tu. And then mau dijadikan cerita, okay, keluarga si Kat ni dia memang selalu bercuti lah. Dia memang dalam setahun tu dia mesti ada akan bercuti. Mesti kerap bercuti lah. So dia orang sudah biasa dengan keadaan hotel-hotel ni. Okay, si Kat ni seorang yang kalau boleh dia tak mau berjalan-jalan. Dia memang di hotel siap lah, sebab dia memang suka di hotel. Okay, dia seorang yang macam tu lah. Macam kalau orang jalan kan dia suka stay di hotel. Okay, so pada hari tu
ibu bapa si Cat ni dia mau pergi keluar, dia mau pergi beli makanan, and then si Cat ni tak mau ikut lah. Dia bilangnya biarlah dia stay di hotel kan. Lagipun waktu tu ialah bulan puasa, okay. Bulan puasa kalau sudah jam petang-petang tu mesti restoran akan full kan. So si Cat ni malas lah dia mau ikut. So dia just kirim Syah dengan ibu bapanya beli makanan. And then mau dijadikan cerita, si Cat ni waktu ibu bapanya sudah keluar, dia pun stay lah di bilik hotel dia baring sambil dia layan YouTube. Sambil tu dia macam acah-acah macam dia YouTuber, macam bercakap sendiri sampailah dia tertidur. Dan bila dia tertidur tu, mestilah kalau sudah namanya tertidur, memang tak sempat lah kamu kasih off semuanya, lampu ke kipas ke apa benda, mesti kamu tak sempat kan. And then waktu tu dia sangat pasti waktu dia sebelum tertidur tu semuanya on. Kipas elektrik, semua, TV pun on. Okay, YouTube dia pun on masih. And then bila dalam sejam dia tertidur, dia terbangun, dia tengok semua off. Aircon off, lampu off, TV apa semua pun off. Jadi si Cat ni pun heran lah kan, mungkin hotel ni ada masalah elektrik. So si Cat ni pun buka pintu, and then dia tengok sekeliling, semua hidup kecuali bilik si Cat ni. So si Cat ni pun macam, wah, apa yang jadi ni kan. So dia call lah dia punya ibu. And then waktu dia mau call dia punya ibu tu, tiba-tiba pula elektrik tu semua on. And then waktu ni mungkin si Cat belum fikir apa-apa lagi yang negatif lah. So dia pun sambung je tengok TV apa semua. Dan tiba-tiba lampu tu mati balik. Si Cat ni pun macam, wah, serius lah, macam main-main pula tu kan. Cat ni pun rasa takut lah kan. Takut sebab asal ibunya call, mestilah elektrik tu on balik. So dia call ibunya, dia suruh ibunya balik cepat lah. Bila Syak dia off telefon tu, dia punya elektrik mesti mati balik. Tapi yang hairannya, cuma elektrik, cuma macam lampu Syak lah yang mati, wifi ndak pun. Kira macam cuma biliknya lah yang main-main lampu. Tapi kalau menurut Shima lah, kalau waktu bulan puasa memang kalau orang Islam memang segala syaitan dengan segala iblis ni memang akan diikat. So mungkin yang mengganggu Cat ni mungkin ada daripada bangsa jin, maybe, yang tinggal di hotel tu. Sebab hotel sekarang kan biasa sudah lama orang tak datang sebab PKP apa semua, dorang pun tutup. So that's why lah hotel, kalau cerita pasal hotel sekarang ni dia sangat seram sebenarnya. So kita teruskan untuk cerita yang ketiga, iaitu tandas sekolah. Cerita yang ketiga ni berlaku di sekolah si Cat ni. Si Cat ada seorang kawan yang nama Raina, bukan nama sebenar. Raina ni kira kawan baik si Cat lah. So waktu tu sudah jam 5, mau dekat jam 6. Si Raina ni dia mau pergi tandas, tapi dia minta kawan dengan si Cat. Si Cat ni dia nak waktu tu PJPK ke tak silap. Time tu si Cat ni dia tak ikut masuk pergi tandas lah, dia cuma tunggu di luar. And then di depan tandas dia tu dia ada macam pokok pisang. Pokok pisang tu. And then si Cat ni bila dia renung pokok pisang tu, dia ternampak satu lembaga. Lembaga macam cik tengah terbang dari satu tempat ke satu tempat. Dan dia pun follow sampailah lembaga tu menghilang. Bila si Cat cerita dengan mamanya ni, ibunya, barulah ibunya marah balik si Cat supaya jangan ikut benda macam tu. Korang pun yang nonton ni, kalau korang ternampak lembaga macam tu, jangan sesekali kamu ikut guys, jangan terbawa hati, okay? Cerita yang seterusnya ialah sama juga di situasi dia tandas juga. Waktu ni hari yang lain lah, cuma cerita ni berlaku di tempat yang sama. So waktu tu si Raina pula yang tak masuk pergi tandas, cuma si Cat. And then si Cat ni bila dia masuk tandas sebelah tu, dia rasa macam ada orang di sebelah kan, macam bunyi orang tengah buang air kecil. And then si Cat ni pun masuk, and suddenly macam tiada bunyi flash, tiada bunyi pintu dibuka, and apa-apa suddenly hilang. And then bila si Cat ni keluar dari tandas, dia pun tanya si Raina, adakah orang lain yang keluar dari tandas tu selain aku, dia bilangnya. Terus kata si Raina ni, tiada, cuma dia seorang je. Itu pengalaman yang seram, okay. Kalau di sekolah Cima memang sudah tak berani masuk tandas kalau sudah petang. Lagi-lagi jam 5 dekat maghrib. Kalau di Sabah dekat maghrib sudah tu. Cerita yang seterusnya mungkin berlaku di rumahnya. Sebab masa ni si Cat dia tak mention dia di mana. Dia cuma cakap dia di bilik lah. Okay, waktu si Cat ni di bilik, dia ada terdengar bunyi perabot
bergerak. So si Kate ni pun dia macam bergurau-gurau dengan kawannya. Biasalah kalau kita dengan kawan-kawan kita akan bercerita kan satu sama lain. And then mau dijadikan cerita bila si Kate ni sudah habis bercerita dengan kawannya, si Kate ni pun letaklah botol air di sebelahnya sebelum dia tidur kan, kalau mau minum malam-malam senang. And then bila si Kate ni mau tidur, dia terdengar ada bunyi ketukan macam orang tengah ketuk-ketuk botol airnya, macam tek 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 4 kali. Dia stop, and then dia bunyi lagi macam tu. And then si Kate ni pun dia sangatlah takut sampai dia tak berani mau pusing, mau tengok apa yang terjadi dekat botol airnya tu. And then dia pun mengeraslah sampailah dia tertidur. Guys, kalau kamu di situasi si Kate pun kamu akan takut, okay? Macam mana menurut kamu? Kamu komen di bawah, okay? Shima pun mau tahu. And then mau dijadikan cerita, si Kate ni dia ada cerita yang dia ni sebenarnya jenis yang sensitif, yang dia kira keturunan dia pun memang boleh nampak lah, memang boleh nampak yang bukan boleh nampak guna mata kasar, macam mata yang ketiga lah. Kalau kita orang Melayu kita biasa panggil mata hijab. Mungkin mata hijab dia terbuka, tapi okey, ini berdasarkan pengalaman Shima ya. Kalau mata hijab kamu terbuka, tidak semestinya 24 jam kamu boleh tengok benda tu. Kecuali kalau mata hijab kamu terbuka and benda tu izinkan kamu untuk tengok dia, baru kamu akan tengok. Banyak orang salah faham kalau hijab sudah terbuka dia akan tengok 24 jam. Tidak semuanya lah. Tidak semuanya. Sebilangannya akan tengok bila benda tu bagi dia tengok. Itu saja cerita pada video kali ini. And korang, kalau korang ada cerita jangan lupa email Shima. Dan kalau ada apa-apa komen, jangan lupa komen dekat bawah. Kalau korang suka video ni, korang boleh tekan like dekat bawah. And jumpa korang dekat next video. Jangan lupa subscribe dan on notify, so korang tak akan tertinggal mana-mana episod bila Shima upload. So itu saja video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.